Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, seterusnya hadirin dan hadirat, para penuntut ilmu, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya pohon sedikit kemaafan atas sedikit kelewatan kita pada pagi ini. Kita dijadualkan bermula pada pukul 10 tetapi kita mula pada pukul 10.10. Jadi saya lewat dalam 10 minit. Saya mohon keuzuran dan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kata guru saya, al-uzru inda kiramin nasi maqbul. Keuzuran tu diterima di sisi orang-orang yang mulia, di sisi orang-orang yang baik hati, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan kepada satu sesi perbahasan kuliah duha khas kita pada bulan Mac ini. Dan tajuknya kita telah kongsikan di poster, di Facebook, di YouTube, iaitu pengajaran berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir alaihi salam. Kita nak meneroka ibrah daripada kisah, kita nak mendapatkan pengajaran daripada perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam ini. Jadi sebagai muqaddimah, saya cuba nak tekankan bahawasanya sesi kita ni secara tidak langsung ia termasuk bahagian daripada tadabbur Al-Quran, daripada penghayatan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan memang itulah tujuan utama Al-Quran diturun. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, kata Allah. Ini Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan ia kepadamu, wahai Muhammad. Mubarak, yang mana kitab ni adalah kitab yang mubarak, kitab yang berkat, yang mana terdapat dan terkandung di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan dari sudut akidah, kebaikan dari sudut syariah, kebaikan dari sudut akhlak, dan kebaikan dari sudut ilmu. Jadi kalau kita nak telitikan daripada pengajian ataupun perjalanan antara Khadir dan Nabi Musa alaihi salam ni, kita akan dapati banyaknya fawaid ilmiah, iaitu faedah-faedah yang terkait dengan perjalanan menuntut ilmu. Dan kalau kita boleh sebutkan di sini berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir alaihi salam ni, dia bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, daripada surah Al-Kahfi yang mana Allah Subhanahu wa taala daripada ayat yang ke-60 memulakan pengkisahan dan penceritaan berkenaan dengan kisah Nabi Musa, iaitu pada ayat 60 sehinggalah kepada ayat yang ke-82. Daripada ayat 60 surah Al-Kahfi sehinggalah kepada ayat yang ke-82. Jadi daripada ayat 60 hingga 82 surah Al-Kahfi ini, Allah ceritakan kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir alaihi salam. Tetapi adakah kisah ni hanya diceritakan dalam Quran sahaja? Kita kata tidak. Kerana apa? Kerana rupanya bila kita meneliti di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di dalam Sahih Al-Bukhari. Rupanya ada panjang perjalanan ataupun riwayat kisah yang berlaku antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Jadi yang lebih orang kata baik dari sudut pembawakan kita dalam pembicaraan tajuk ni, kita kata adalah dengan cara kita teliti nas Quran daripada ayat 60 hingga 82 surah Al-Kahfi, dan kita teliti juga hadis yang panjang tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan selain daripada beliau. Hadis tu dia ada ceritakan bahawasanya satu hari qama Musa khatiban finnas. Nabi Musa alaihi salam ni satu hari dia berdiri menyampaikan ucapan di hadapan orang ramai. Maknanya khatib. Khatib ni orang yang berkhutbah. Dalam bahasa mudahnya orang yang berbicara di khalayak. Jadi Nabi Musa dia berbicara di khalayak ramai, di hadapannya ada ramai dari kalangan pengikutnya, dari kalangan Bani Israel. Dan adalah seorang yang bertanyakan soalan kepada Nabi Musa. Soalan tu dia kata, hal fil ardi a'lama mink? Ada tak di atas muka bumi ni seorang lelaki ataupun orang lain yang lebih alim daripada kamu, wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa ni dia kata tidak. Maknanya tidak ada di atas muka bumi ni orang yang lebih alim daripada aku. Itulah seakan mafhum jawapan yang diberikan daripada Nabi Musa menjawab persoalan yang diaju kepada dia. Hal fil ard a'lama mink? Ada tak di atas muka bumi ni seorang yang lebih alim daripada kamu? Dia kata tidak ada. Maka kenyataan tidak ada ni ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sampaikan teguran tersebut menerusi Jibril alaihi salam ataupun Jibrail alaihi salam. Jadi di sini kita dapat tengok bahawasanya kenapa Allah tegur? Kerana tak boleh kita nisbah kita yang paling alim atas muka bumi ni. Kerana hakikatnya kita ni walaupun banyak ilmu macam mana sekalipun, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, kita banyak mengetahui tentang pendapat-pendapat para fuqaha, tapi kita kena tahu satu, bahawasanya apabila kita rasa yang diri kita ni berilmu, ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Ada orang lain yang lebih berilmu. Sehinggalah puncak keilmuan itu terhenti kepada Allah yang bersifat Al-Alim, Maha berilmu. Jadi sebab itu Quran kata dalam surah Yusuf dalam ayat 76 kalau saya tak silap, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, Allah kata. Dan di atas setiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih berilmu. Atas setiap yang berilmu, yang mempunyai ilmu, ada yang lebih berilmu daripadanya. Dan ayat ni ditafsirkan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang mana kita tahu Al-Hasan Al-Basri ni adalah tokoh salaf, tabi'in yang besar. Jadi kita katakan wafat pada tahun 110 Hijrah. Beliau ni, dia tafsir ayat ni, beliau kata, tidak adalah di atas setiap orang yang berilmu melainkan akan adanya orang yang lebih alim daripadanya. Sehinggalah keilmuan akhirnya terhenti kepada Allah. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Setiap adanya orang yang berilmu akan ada orang yang lebih berilmu daripadanya, sehinggalah keilmuan itu terhenti kepada Allah. Dan kalau saya boleh tambah faedah daripada kata-kata Al-Imamul Hasanul Basri tersebut, itu samalah dengan semua sifat-sifat terpuji yang lain. Kalau kita rasa kita kuat, maka akan ada orang yang lain yang lebih kuat daripada kita. Sehinggalah puncak kekuatan tu berakhir kepada Allah yang bersifat dengan sifat Al-Qawiyul Matinul Jabbar. Allah yang maha kuat, yang maha gagah,
yang maha perkasa. Jadi akhirnya akan kembali kepada Allah. Kalau kita rasa kita kaya, akan ada orang lain yang lebih kaya daripada kita. Sehingga akhirnya puncak segala kekayaan tu kembali kepada Allah yang bersifat Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi sebab itu kita katakan Allah tegur kenyataan Nabi Musa tersebut. Dan di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang adab-adab serta hukum hakam fatwa. Adab-adab serta hukum hakam fatwa. Fatwa ni adalah jawapan kepada permasalahan hukum. Orang tanya apakah hukum sekian, kita jawab hukumnya adalah sekian dan sekian. Maka para ulama dalam kitab-kitab adab-adab fatwa ni, mereka kata disunatkan bagi seseorang yang menjawab permasalahan hukum, disunatkan bagi seseorang yang berfatwa untuk mengakhiri jawapannya dengan perkataan dan sebutan wallahu a'lam, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Kita punya jawapan tu terbina atas dasar ilmu kita, tetapi kita katakan ilmu kita ni terbatas. Bila ilmu kita terbatas, maka kita dituntut untuk kita ini mengakhiri jawapan dan fatwa kita terhadap persoalan dengan sebutan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Dan inilah yang disebut di dalam kitab Sifatul Mufti wal Mustafti, ciri-ciri seorang mufti dan ciri-ciri seorang peminta fatwa, iaitu seorang mufti dan mustafti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hamdan Al-Harrani rahimahullah. Ibnu Hamdan Al-Harrani salah seorang dari kalangan tokoh besar dalam mazhab Hanbali, Jadi kita balik kepada perbahasan Nabi Musa tadi, kita dah dapat satu faedah. Bahawasanya kita tak boleh mengatakan diri kita yang paling alim. Jadi perkataan tu ditegur. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawasanya di sana ada seorang lelaki yang lebih alim daripada awak. Ada seseorang lelaki yang lebih berilmu daripada awak. Lalu Nabi Musa pun dia tanya kepada Allah tentang detail dan Allah memberitahu, dan bermulalah satu permusafiran. Permusafiran untuk apa? Permusafiran untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Nabi Musa ni antara akhlaknya yang sangat tinggi, bila dia tahu ada orang lain yang lebih alim daripada dia, ada di satu-satu tempat, dia pergi cari orang tu, dia nak belajar dengan orang tu. Begitulah sepatutnya kita. Kita ni kalau ciri kita sebagai penuntut ilmu, kita posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu. Kadang-kadang saya bukan nak kata apa. Bila ada tokoh-tokoh ilmuwan, para ulama, para masyayikh yang kibar ni datang ke negara kita, adakan majlis, tapi kita tak hadir pun. Kita tidak hadir. Padahal dia dah datang kat negara kita, bukan kita ni nak pergi sampai ke negara dia bermusafir. Tak, ni orang tu dah ada kat negara kita. Lepas tu pula kadang saya tengok, sepatutnya syekh tu, dia tak perlu dibawa pergi ke setiap negeri sebagai contoh. Dalam erti kata, buat sahaja satu majlis di ibu negara, di Kuala Lumpur contohnya, biarlah orang daripada negeri-negeri lain yang kena datang kepada syekh. Ni syekh pula kena pergi musafir, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi ke Pahang, pergi ke sekian. Syekh pula kena datang ke setiap satu tempat hanya nak memenuhi hasrat penduduk kawasan tu. Kita kata perjalanan tu je pun boleh jadi membuang masa kepada ulama. Yang mana para ulama sangat titik beratkan tentang penjagaan masa dia orang. Jadi sepatutnya biar syekh diletakkan di satu tempat. Kalau awak nak datang, awak kena musafir lah daripada Perlis ke, daripada Pulau Pinang ke, daripada Johor ke, daripada Melaka, awak yang kena datang. Yang ni Nabi Musa bagi isyarat. Dia tahu ada orang alim dekat satu tempat, ada ulama di satu-satu tempat yang lebih alim daripada dirinya, dia pergi ke tempat tersebut. Dan pergi untuk apa? Tak lain tak bukan adalah untuk at-ta'allum.
Kita ni kenapa kita kena belajar? Kita kena belajar untuk kita menambahkan ilmu. Kita menambahkan ilmu. Jadi apabila ilmu kita bertambah, maka amalan salih kita juga bertambah. Dan bila amal salih bertambah, pahala bertambah. Dan bila pahala bertambah, masuklah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah flow dia. Dia punya turutan dia. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui satu-satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan buat dirinya jalan menuju ke syurga Allah. Jadi bila kita belajar, kita nak tambah ilmu. Tambah ilmu tu tujuan untuk kita menambah amal. Menambah amal untuk kita mencambah dan membanyakkan pahala kita. Dan Allah kata, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sesiapa yang amalan kebaikannya, pahalanya berat, maka dia masuk syurga Allah. Jadi mudah-mudahan daripada proses kita menuntut ilmu ni, Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Allahumma amin. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bermusafir dan permusafiran tersebut adalah semata untuk mencari ilmu. Bila dia tahu ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Dan kemudiannya dalam hadis yang saya bacakan, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Musa kita ni alaihi salatu wassalam ataupun alaihi salam, dia pergi bermusafir dan tidak bersendirian. Tapi dia bawa bersama dengannya seorang pembantu, seorang anak muda. Yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60 tu, wa idh qala Musa li fatah, wa idh qala Musa li fatahu, yang membawa makna apa? Dan ketika Musa berkata kepada pemudanya ataupun kepada pembantunya itu. Siapa nama pembantu ni? Namanya adalah Yusha' ibnu Nun. Yusha' ibnu Nun. Ini disebut di dalam hadis Sahih Al-Bukhari itu dan juga disebut dalam kitab-kitab tafsir yang membicarakan berkenaan dengan surah Al-Kahfi ini. Jadi di situ juga ada satu isyarat bahawasanya kalau kita nak bermusafir ni, tambahan pula dalam permusafiran menuntut ilmu, kita kena ada peneman. Kita kena ada peneman. Dan peneman dan pendamping ni juga hakikatnya adalah untuk memberi semangat kepada kita dan memberi pertolongan kepada kita. Kita kena lihat dalam hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak hijrah seorang diri. Tetapi sebaik sahaja dapat perintah dan arahan untuk hijrah, Nabi terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan bila Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, innahu qad uzina li fil khuruj. Sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar daripada Mekah ni dalam kurungan untuk berhijrah. Dan Abu Bakar pula sebaik dia mendengar sahaja kenyataan Nabi yang Nabi ceritakan kepadanya bahawa Allah dah izin Nabi untuk hijrah, Abu Bakar ni terus berkata, as-suhbatu ya Rasulullah. Bolehkah kamu aku menemani dan mendampingi kamu dalam hijrah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah hakikatnya konsep permusafiran. Kadang kita berhajat kepada pembantu, kita berhajat kepada peneman, kita berhajat kepada pembimbing, dan Nabi Musa melakukannya dan membawa bersamanya dalam proses perjalanan mencari Khadir alaihi salam itu adalah seorang lelaki yang bernama Yusha' ibnu Nun. Yusha' ibnu Nun. Dan dia kata apa? Dia kata, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ketika Nabi Musa dia berkata kepada Yusha' ibnu Nun, aku tak akan berhenti sehinggalah aku sampai kepada Majma'ul Bahrain.
Dan majma' ni adalah tempat bertemunya, bersambungnya, berhubungnya dua laut. Tempat berhubungnya dua laut. Jadi kenapa dia nak sampai ke situ? Sebab Allah bagi tahu di situlah terdapatnya Khadir alaihi salam. Di situlah terdapatnya Khadir alaihi salam. Biasa kita dengar yang masyarakat kita menyebut sebagai Khidir dengan kha tu baris bawah. Tetapi kenapa pula Ustaz Fahmi sebut Khadir? Kenapa pula poster kita tulis Khadir? Kita kata kerana sebutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih adalah dengan kha baris atas, kha baris atas. Jadi sebab tu kalau tuan buka Sahih Al-Bukhari, kita akan dapati yang sebutannya adalah Khadir. Kha tu baris atas. Jadi sebab tu saya sebut Khadir. Jadi persoalan timbul pula, siapakah dianya Khadir ni? Adakah dia seorang Nabi ataupun dia seorang lelaki yang saleh tetapi bukan Nabi? Jadi ulama ada berbeza pendapat. Ulama-ulama kita ada berbeza pendapat. Dan saya wallahu a'lam lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan Khadir ni dia termasuk min jumlatil anbiya, dari kalangan para nabi. Dia termasuk dalam kalangan para nabi. Berdalilkan firman Allah juga di dalam surah Al-Kahfi ni juga pada ayat yang ke-82 itu, apabila Khadir mengatakan kepada Nabi Musa, wa ma fa'altuhu an amri, semua perbuatan tu aku tidak lakukan semata kerana arahanku. Maknanya bukan mengikut kehendakku. Yang aku duk buat tu, 3 perkara tu, perbuatan tu, itu bukan ikut kepada kehendak aku, ketentuanku, ketetapanku, tak. Yang tu adalah disebut sebagai mantuq, yang dituturkan. Mafhumnya apa? Kalaulah semua yang dia buat, iaitu Nabi Khadir ni buat, bukan atas kehendak dirinya sendiri, mafhumnya perbuatan tersebut berlaku atas kehendak Allah. Jadi bila kehendak Allah, Allah sampaikan kepada Khadir. Khadir lakukan bukan atas kehendak dirinya sendiri. Maka di sini kata para ulama, orang yang mendapat arahan daripada Allah itu merujuk kepada para nabi. Merujuk kepada para nabi. Jadi sebab itu dikatakan bahawasanya Nabi Khadir ni adalah dari kalangan nabi, bukan semata orang saleh yang biasa. Jadi timbul pula persoalan, ada orang kata, Ustaz, kalau Nabi Khadir ni Nabi, kenapa tidak dirakam namanya dalam Quran? Kenapa tak dirakam namanya dalam Al-Quran? Kita kata betul, kita kata dalam Al-Quran ni, dia tak menceritakan semua Nabi. Dan tidak menyebutkan tentang semua Rasul. Tapi itu tak bermakna yang tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi selain daripada yang disebut dalam Quran. Ni kita kena jelas. Sebab tu para ulama sendiri, mereka berbeza pendapat tentang berapakah bilangan para rasul dan berapakah bilangan para nabi. Dan walaupun saya ambil maklum bahawasanya terdapat khilaf tentang isu kesahihan hadis dan seumpamanya yang dijadikan sebagai sandaran, tetapi adalah sebuah riwayat daripada Imam Ahmad di dalam Al-Musnad daripada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya'i war rusul?" Wahai Rasulullah, berapakah bilangan para nabi dan berapakah bilangan para rasul? Maka Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Nabi kata bilangan para nabi ni atau bilangan para nabi ni berjumlah 124,000 orang. 124,000 orang. Manakala bilangan para rasul pula dalam hadis tu menyebut 300 wa bid'atu ashar. 300 wa bid'atu ashar. Bid'atu ashar ni sebahagian ulama kata bid'un ni merujuk kepada angka 3 hingga 9. Jadi kalau bid'atu ashar ni merujuk kepada 13 hingga 19.
Jadi secara puratanya bilangan para rasul ni berjumlah 313 hingga 319 orang. Jadi kita katakan maknanya kalaulah Nabi sebanyak 124,000 orang, jadi tak peliklah kenapa nama Nabi Khadir alaihi salam tak dirakam dan tak disebut secara khusus di dalam Al-Quran ni. Jadi sebab tu kita kata tanpa menafikan yang dianya adalah Nabi, tanpa menafikan yang dianya adalah Nabi. Jadi itu faedah yang berikutnya dan kita nak pergi kepada sambungan. Dan sampailah kepada satu tempat di sini. Falamma balagha, ataupun sebelum tu, au amdiyahu Quba, kata Nabi Musa alaihi salam. Amdiyahu Quba ni dia kata ataupun tidak, aku akan meneruskan perjalanan sampailah aku jumpa juga dengan lelaki tersebut. Maknanya di sini adalah menunjukkan kepada apa? Kepada al-ijtihad, kepada kesungguhan, kepada semangat. Bahawasanya dalam nak menuntut ilmu ni, jangan patah semangat awal. Jangan mudah berhenti, jangan mudah rasa cukup, jangan. Dia macam contohnya, kita baca kitab. Bila kita baca kitab, ada satu yang lain kita faham. Tapi ada satu perkataan pula kita kata, hai, apa dia perkataan ni? Aku tak boleh nak faham terjemahan ni, tak boleh nak terjemah perkataan bahasa Arab ni. Lalu dia kata, hai, nak buka kamus, nak kena pergi ambil kitab. Nak orang kata nak buka kamus, nak cari lagi satu persatu, dia take time. Jadi kata, tutup kitab lah, dia kata. Yang ni orang yang mudah orang kata apa? Yang mudah patah semangat. Orang dalam proses menuntut ilmu, kita kena jauhkan sifat-sifat yang negatif macam ni. Tengok Nabi Musa, dia kata, hatta ablugha, aku takkan berhenti sehingga aku sampai kepada Majma' al-Bahrain au amdiyahu Quba, atau aku teruskan perjalanan sehinggalah aku menjumpai hamba yang saleh yang Allah ceritakan tersebut, iaitu merujuk kepada Nabi Khadir alaihi assalam. Baik. Itulah yang disebut dalam sebuah kata-kata yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zaman. Yang membawa makna, wahai saudara, kata Imam Syafi'i, kamu takkan dapat mencapai ilmu sehinggalah atau kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakat. Zakat ni adalah sur'atul faham, cepat faham, cepat pick up, cepat tangkap, mudah untuk dia memahami sesuatu percakapan apabila dia mempelajari ilmu. Ini namanya apa? Zakat. Dalam bahasa Melayu apa? Cerdik, orang bijak. Jadi orang bijak ni dia cepat fikir. Yang keduanya adalah hirs. Dia kena ada semangat. Dia kena haris. Dia kena ni semangat. Dan yang ketiga ni dia kena ada ijtihad. Dia kena ada mujahadah. Dia kena ada kesungguhan. Memang permusafiran disifatkan sebagai satu azab. Tapi sebab nak dapat juga ilmu, dia teruskan perjalanan. Jadi oleh kerana itu, jadi Nabi Musa alaihi salam mengajar kita erti kesungguhan dan keperitan dalam menuntut ilmu. Bahawasanya nak menuntut ilmu ni tak semestinya dalam aircon, dalam kesejukan masjid, tak. Dia kadang melibatkan keletihan dan kepenatan. Pergi travel, pergi orang kata naik bas, naik coaster, naik taksi, drive kereta sendiri, semata nak dapatkan ilmu. Percayalah, alangkah lazat dan nikmatnya pengalaman seperti itu, yang takkan dirasai kecuali bagi para penuntut ilmu yang sejati, yang benar-benar bermusafir dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Kemudian Allah sebut dalam ayat 61 daripada Al-Kahfi, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Yang membawa makna
apabila keduanya telah sampai kepada Majma' Al-Bahrain yang saya katakan sebentar tadi sebagai tempat berhubungnya dua laut itu, mereka berhenti. Bila mereka berhenti, mereka orang kata tidur. Sebahagian dalam riwayat Al-Bukhari tu kata Nabi Musa ni bersandar di sebuah batu, dan kemudian bersama dengan mereka ni dalam permusafiran tu mereka bawa bekal. Dan dalam bekal tu adalah ikan. Dan ikan tu tujuannya nak guna untuk apa? Tujuannya ikan tu nak guna untuk makan lah. Bila orang musafir mesti kena ada bekalan. Wa tazawwadu, kena ada bekalan. Bekalan permusafiran. Jadi kalau kita nak pergi balik kampung, nak musafir, mesti kita kena ada bekalan perjalanan yang mencukupi. Minyak kena cukup, tasyengo kena cukup, duit kena cukup, makan kena ada, minuman kena ada. Jadi semua benda ni adalah hakikat satu permusafiran. Kalau kita kata hidup kita di atas muka dunia ni sebagai satu permusafiran menuju kepada Allah, kita kena ada bekalannya. Dan bekalan permusafiran kita dalam perjalanan tuju Allah adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah kata. Dan carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Tuhan. Jadi begitu Nabi Musa ni, dia berjalan dengan Yusha' bin Nun, dia bawa bersamanya bekal. Adalah bakul. Dia letak ikan dalam bakul tersebut. Tiba bila mereka berehat tu, waktu itulah ikan tu keluar daripada bakul tu dan ikan tu masuk ke dalam laut. Maka di sini keesokannya tu Nabi Musa dan dan Yusha' bin Nun tu, mereka pun meneruskan perjalanan. Bila mereka teruskan perjalanan tu, maka waktu itulah disebut dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-62. Falamma jawaza, ketika keduanya telah melepasi kawasan tersebut, bila mereka meneruskan permusafiran, qala li fatahu, Nabi Musa berkatalah kepada Yusha' bin Nun tu, atina ghada'ana. Bawa marilah kepada kita makanan kita ni. Bawa marilah makanan kita. Dan biasanya orang sebut di sini, dia kata ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dia kata kita sekarang ni dah menerima dah bahagian kita daripada permusafiran kita. Apa dia nasab? Nasab ni kepenatan, keletihan. Maknanya kesan-kesan daripada permusafiran dah ada dah pada diri dia. Orang bermusafir ni dia penat. Orang bermusafir ni dia lapar, dia akan rasa dahaga. Jadi oleh kerana itu, atina ghada'ana. Bawa kepada kita mana dia makanan kita tadi tu. Maknanya mana bekal makan kita. Dan di sini isyarat sebahagian ulama. Dia kata Nabi Musa dan Khidir ni, Nabi Musa dan Yusha' bin Nun ni dan pembantunya itu, mereka bergerak ni daripada waktu, sebahagian riwayat kata sebab daripada waktu pagi, maknanya pada waktu siang. Bila bergerak pada waktu siang itulah yang timbul istilah atina ghada'ana tu. Ghada' ni adalah sarapan atau makanan siang. Makanan pada waktu siang. Jadi mereka, bila orang kata waktu mereka musafir malam ke mereka musafir siang, jadi riwayat kata mereka bermusafir pada waktu siang. Jadi walaupun saya tahu dalam Sahih Al-Bukhari ada dua riwayat yang zahirnya berbeza. Sebahagian kata fantalaqa baqiyata yaumihima, sebahagian kata fantalaqa baqiyata lailatihima. Jadi adalah dua riwayat yang berbeza dalam Sahih Al-Bukhari. Cuma kita katakan bahawasanya ini antara isyarat mereka bermusafir pada waktu siang. Kemudian katalah Yusha' bin Nun, pembantu kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, ara'aita idh awayna ila sakhrah. Kau ingat tak, wahai Musa, ketika kita duk berehat di batu besar tu tadi? Fa inni nasitul hut. Aku terlupa sungguh tentang ikan tu. Aku terlupa sungguh tentang ikan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, kata dia.
tidaklah yang menyebabkan aku lupa, melainkan syaitan yang menyebabkan aku tak berapa ingat tentang apa nama ikan tu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tu dia pergi, dia kata di sini wattakhadha sabilahu fil bahr, dia keluar tu dengan cara yang sangat-sangat pelik lah, dia kata. Yang sangat-sangat pelik, sangat menakjubkan. Ni semua ni adalah kuasa Allah. Ni semua adalah kuasa Allah. Kemudian maka Nabi Musa pun dia bagi tahu kepada kepada pembantunya Yusha' bin Nun, dia kata qala dzalika ma kunna nabghi, dia kata itulah tempat yang kita nak cari-cari tu. Tempat ikan tu dah orang kata apa, tempat ikan tu keluar daripada bekasnya, daripada bakulnya. Maka dalam situasi ni mereka pun yang dah teruskan perjalanan tadi, Nabi Musa dengan pembantunya Yusha' tu, mereka patah balik. Dia kata fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda ala atharihima qasasa. Maknanya mereka ikut balik jalan kesan tapak kaki yang mereka datang tadi, mereka patah balik. Lalu jalan yang samalah. Tadi kan daripada tempat ikan tu hilang, maka mereka pun dah meneruskan perjalanan. Bila berjalan tu ada asar, ada kesan perjalanan, kesan tapak kaki ke. Jadi bila mereka sampai, bila dia minta mana makan tengah hari kita ataupun makan siang kita, maka kawan tu kata kami lupa kat tempat yang kita rehat dekat batu tu tadi. Yusha' kata, maka Nabi Musa, itu tempat yang kita cari. Dia orang ikut balik jalan tu. Ikut balik. Dan akhirnya jumpa. Lalu fawajada abdan min ibadina. Maka Allah kata apa? Keduanya pun berjumpalah dengan seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi kawan tu tengok. Kawan tu hakikatnya adalah hamba Allah. Dia manusia ni kadang dia kena diberitahu bahawasanya walaupun orang tu duk hebat ke, orang tu alim ke, ada kelebihan tu ke ini, hakikatnya tak boleh melebihi daripada status hamba Allah. Hamba Allah. Bahawasanya Allah ni dialah satu-satunya Tuhan. Tak kadang manusia ni kalau dia tengok ada manusia lain yang ada kuasa, orang kata ada karamah ke, ada ciri-ciri sekian dan sekian, dia seolah meletakkan kawan tu lebih lagi daripada kedudukan manusia ni. Sebab tu kita kata tak dibenarkan. Sebab tu contohnya, kalau tuan-tuan boleh teliti, macam dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ataupun lebih spesifiknya peristiwa Isra' lah. Isra' ni kan satu kejadian yang sangat menakjubkan, luar biasa, yang mungkin tak tercapai di akal fikiran kita bagaimana ia berlaku. Tapi cuba tengok, Allah tak kata subhanallazi asra birasulihi atau binabiyyihi, tapi Allah kata apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maknanya kehebatan, kekuasaan, keagungan, kekuasaan adalah Allah, bukannya kepada Nabi. Sebab Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Dah kalau hamba dia, mudahlah bagi dia untuk dia buat. Jadi orang akan nampak, oh hebat tu kembali kepada Allah. Jadi sama juga Allah sifatkan fawajada abdan min ibadina. Allah tak katalah kami telah mereka berdua pun telah berjumpa dengan seorang lelaki yang paling alim atas muka bumi. Allah tak kata begitu. Tapi Allah kata fawajada abdan min ibadina, dan itulah hakikat yang terbaik. Ciri yang paling baik pada setiap kita ni ciri hamba Allah. Sehingga ada kata-kata penyair, la tad'uni illa biya abdaha fa innahu ahabbu asma'i. Jangan kau panggil aku kecuali dengan wahai si fulan tuan hamba Allah, kerana itu adalah nama yang paling aku suka. Berdasarkan hadis juga ada menyebutkan ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka adalah hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Kita kena zahirkan jiwa-jiwa hamba dalam diri kita ni, barulah kita akan merasai kebesaran dan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kata apa? Atainahu rahmatan min indina. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya daripada sisi kami.
wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu daripada sisi kami. Jadi Nabi Khadir alaihi salam ni Allah bagi dia rahmat, Allah bagi dia ilmu. Allah bagi dia rahmat, Allah bagi dia ilmu. Namun kita kena tahu ada sebahagian orang yang salah faham terhadap ayat ni, maka mereka mendakwa akan kewujudan ilmu ladunni. Ambil daripada perkataan apa? Wa 'allamnahu min ladunna. Jadi mereka katalah ada ilmu ladunni. Ilmu ladunni apa dia? Dia kata ilmu ni kami ambil direct daripada Allah, langsung daripada Allah. Kita kata Masya Allah. Ini satu kenyataan yang batil, kenyataan yang batil. Ilmu hanyalah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni adalah kitab Allah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang orang yang duk dakwa ilmu ladunni, kami dapat ilmu ladunni, ilmu ladunni. Kita nak tanya apa dia ilmu yang awak dapat terbit daripada ladunni tu? Kita nak cross check dengan Quran, betul ke tak betul? Kalau tak betul, macam mana cara kita tahu yang ilmu tu betul? Daripada Allah. Apa dia punya kayu ukurnya? Dia kata, oh kadang boleh jadi dapat daripada mimpi. Kita kata kalau mimpi seseorang ni, tidur satu bantal pun mimpi lain-lain, suami isteri tidur, suami tak tahu apa mimpi isteri dan isteri tak tahu apa mimpi suami. Macam mana kita nak nilai kebenaran dakwaan? Sebab benda mimpi. Tapi kalau kita ni rujuk, kenyataan kita ni based on Quran dan Sunnah, orang boleh semak, orang boleh check. Macam kita kata, apa dalil yang mewajibkan puasa? Maka kita katalah, ataupun apa hukum berpuasa? Maka kita kata hukum berpuasa adalah wajib. Kemudian orang kata pula, apa sandarannya? Apa dalilnya? Maknanya macam mana kita tahu? Macam mana kita ada ilmu yang puasa tu wajib? Maka kita kata dalilnya adalah Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi kutiba adalah furida atau aujaba. Kutiba ni adalah difardukan atau diwajibkan. Jadi maknanya puasa hukumnya wajib. Kemudian orang tanya lagi, kalau puasa Ramadan pula, apa dalil yang mewajibkannya secara khusus? Kita kata dalilnya juga dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah petunjuk kepada seluruh umat manusia dan juga penjelasan-penjelasan daripada hidayah tersebut serta sebagai pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Sesiapa yang masuk atau melihat anak bulan Ramadan telah masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu. Jadi falyasumhu di situ ada lamul amar, ada lam perintah. Perintah membawa hukum wajib. Perintah membawa hukum wajib. Maka di sinilah macam itulah orang boleh semak. Bila kita kata ilmu kita terbina daripada Quran ni, awak kata, oh ni ilmu laduni. Tuan-tuan tahu, ada satu penceramah di negara kita ni. Dia sebut dalam kuliah dia, dia kata kita ada ilmu yang lebih hebat daripada kitab. Dia kata, kita ada ilmu yang lebih hebat daripada kitab. Mula-mula dia kata, dia duk marah orang kata mana dalil daripada kitab, mana dalil daripada kitab. Bila orang kata dalil daripada kitab ni, orang rujuk kepada kitab apa dia? Orang rujuk kepada sama ada Quran ataupun hadis. Orang rujuk kepada sama ada kepada Quran ataupun hadis. Lepas tu tuan-tuan tahu dia kata apa penceramah ni? Dia kata sedangkan dia orang tak tahu yang kita ada lagi sumber yang jauh lebih hebat daripada kitab dia. La ilaha illallah.
Dia kata sumber yang lebih hebat daripada kitab secara tidak langsung merujuk ada sumber yang lebih hebat daripada Quran dan Sunnah. Sebab bila orang minta dalil, orang minta dalil daripada Quran dan hadis. Tapi dia marah. Dia kata ada sumber yang lebih hebat daripada kitab. Apa dia? Dia kata ilmu laduni. Dia kata ilmu laduni. Sedangkan mana ada dah ilmu. Sepatutnya kita semua ni kena tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW sahaja. Kalau dia itu mendakwa dirinya menerima langsung daripada Allah, maknanya dia tak ikut ajaran Nabi. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan", kalaulah Nabi Musa masih hidup, maka tidak wajar, tidak pantas bagi Musa illa ayyattabi'ani, kata Nabi SAW. Lau kana Musa hayyan, kalaulah Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi Nabi Musa illa ayyattabi'ani, kata Nabi, melainkan untuk dia ikut aku. Jadi kalau Nabi Musa itu hidup pun, Nabi Musa kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita ni adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, dan Khatam Al-Anbiya wal Mursalin. Maka tiba-tiba ada orang dakwa, oh kami dapat ilmu daripada laduni. Tapi kita tak tahu ilmu apa yang contohnya. Maknanya apa contoh kenyataan apa contoh kenyataan yang dia keluarkan itu yang sebenarnya diambil daripada Allah sendiri, contoh. Dah kalau dia kata dia ambil, dah kata kami tak ambil daripada Allah secara langsung, tapi kami ambil daripada Quran. Mana ayat Quran ni? Ke dia ada Quran lain yang dia simpan yang orang lain tak tahu. Kalau dia kata, tak, kami ambil daripada Nabi juga. Mana hadis Nabi ni? Dalam kitab apa dia? Orang nak cross check. Jadi sebab itu kita kata, oh mudahnya nak patah golongan hujah-hujah gini. Tapi kadang-kadang yang ajaib dan peliknya lagi, masyarakat kita lebih cenderung nak terima ceramah orang gini. Daripada ceramah asatizah yang mengajar Quran, yang mengajar sunnah, dia kata pening, susah nak faham, terlampau detail, satu persatu, take time, masa panjang, gitu. Tapi kalau dia nak tu, dia suka dengar je cerita tu, untuk dia mendapatkan ilmu lah kononnya, tapi kita kata ia bukan ilmu. Tapi ilmu di sini adalah ilmu daripada Allah atas kapasiti dia adalah Nabi. Dia adalah Nabi. Nabi Khadir. Macam mana kita tahu dia Nabi? Sebab macam saya kata tadi, dalam ayat yang ke-82 tu tadi. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Maknanya sebaiknya apa yang aku lakukan itu adalah daripada amrillah, daripada perintah dan kehendak Allah. Baik. Kemudian kita sambung sedikit lagi hadirin dan hadirat. Qala lahu Musa, bila Nabi Musa bertemu sahaja dengan Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Musa terus kata, hal attabi'uk, boleh tak aku nak ikut kamu? Boleh tak aku nak ikut kamu? Jadi ini adalah lambang kerendahan jiwa. Orang yang mengikuti, sepatutnya dia lebih rendah diri daripada orang yang diikuti. Maknanya dia kena ikut sahaja. Dia tak boleh nak melebih-lebih daripada orang tu. Jadi itu lambang kerendahan jiwa. Macam kalau kita salat berjamaah, kita kata, awak jadi imam lah, saya ikut. Maknanya dia imam, kita makmum. Tapi bila kita ni makmum, kenalah sedar diri sebagai makmum. Jangan nak rasa diri kita imam. Maknanya imam belum rokok, kita dah rokok lah. Imam belum sujud, kita dah sujud. Sedangkan kita ni namanya makmum. Makmum ni adalah orang yang mengikuti. Maknanya al-imam adalah allazi ya'tam, al-imam, orang yang imam ni adalah orang yang allazi yu'tamma bih, orang yang diikuti. Jadi sebab itu kita katakan bahawasanya ini lambang kerendahan jiwa. Saya nak ikut awak. Saya nak ikut awak. Hal attabi'uk, bolehkah aku ikut kamu? Ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Supaya kamu dapat mengajarkan kepadaku daripada apa yang telah, ataupun daripada petunjuk yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Jadi Nabi Musa ni pun susun atur dia, Allahu Akbar, kemas bahasa. Dia kata mimma ullimta.
menunjukkan ilmu tu tak terbit daripada Khadir. Ilmu tu diajarkan kepada Khadir. Dan siapakah yang mengajarnya? Allah. Allah yang mengajarkan ilmu. Dan tak salah kalau kita nak berdoa kepada Allah, kita kata, Ya Allah, kau ajarkanlah ilmu kepadaku. Tapi bukan makna Allah ajar kita dalam arti kata Allah ajar satu persatu macam guru kepada murid. Tak. Allah ajar tu maknanya Allah kurniakan kita ilmu. Kefahaman, rezeki. Sebab itu, ada seorang ulama. Namanya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang mana Ibnu Taimiyah ini ada satu hari, dia ni menghadapi kesukaran untuk dia menafsirkan satu surah. Dia ada tafsir, nak tafsir Quran ni, ada satu surah yang dia nak tafsir dan dia rasa agak sukar dan sulit bagi dia. Lalu apa dia buat? Dia pergi ambil wuduk. Kemudian dia pergi ke masjid. Kemudian dia salat. Dan dalam salatnya semasa sujud dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Ya muallima Adam wa Ibrahim, allimni. Wahai gurunya Adam, wahai gurunya Ibrahim, ajarlah ilmu kepadaku. Ajarlah ilmu kepadaku. Makna ajar ilmu itu adalah berilah kepahaman, berilah ilmu. Itu maknanya. Jadi bukan erti kita ni dapat wahyu daripada Allah. Tak, jangan salah faham. Maknanya Allah permudahkan, lapangkan dada kita. Masukkan cahaya Allah dalam jantung hati kita ni. Allah buka hikmah kita. Maka kita pun dapatlah ilmu. Tapi nak dapat ilmu tersebut, dia ada wasilah juga. Ada prosesnya. Dan salah satu prosesnya yang utama yang ramai terlepas pandang adalah jangan melakukan maksiat, sebaliknya banyakkan melakukan taat dan ibadat. Maksiat memang akan menghalang ilmu daripada Allah. Sebaliknya ibadat akan mendatangkan ilmu daripada Allah. Dalilnya adalah daripada surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah mengajarkan ilmu kepada kamu. Jadi maknanya, kalau kita takwa, Allah akan kurniakan kita ilmu. Dan apa makna takwa? Takwa ni adalah melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, salat, doa, puasa, sedekah, haji, baca Quran, sekian dan sekian ibadat, akan mudah Allah bagi ilmu kepada dia. Akan mudah Allah bagi ilmu. Dan sekiranya seseorang tu bergelumang dengan maksiat, dosa dan benda-benda jahat, maka dia tak akan dapat ilmu daripada Allah. Sebab itu, satu hari Al-Imam Syafi'i dia mengadu kepada tok gurunya yang bernama Waqi' ibnu al-Jarrah. Waqi' ibnu al-Jarrah. Dia kata, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', tok guru aku ni, tentang lemahnya lah hafalanku ni dalam menuntut ilmu. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' ni dia bagi satu bimbingan kepadaku untuk aku tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Dan dia memberitahu kepadaku bahawasanya ilmu ni adalah cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah sama sekali tidak akan diberikan petunjuk kepada pelaku maksiat. Tidak akan diberikan cahaya Allah kepada pelaku maksiat. Jadi nak dapat ilmu ni kena takwa pada Allah. Tinggalkan maksiat. Banyakkan amal soleh, tu kita rasa mudah kita nak faham ilmu. Tapi kalau banyak buat maksiat, belajar tu rasa tak masuk, tak faham. Jadi kita kata itulah salah satu asbabnya. Balik kepada perbahasan kita ni, ilmu ni hakikatnya adalah milik Allah. Allah yang ajarkan. Sebab tu Nabi Musa kata apa? Ala an tu'allimani, kamu ajarkan ilmu kepadaku wahai Khadir, mimma ullimta, daripada apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Daripada apa yang Allah ajarkan kepada kamu.
Jadi ini sifat guru dan murid. Murid ni dia kena belajar daripada guru, dan hakikatnya kita katakan dalam situasi ni kadang-kadang masyarakat kita tak ada ciri penuntut ilmu sebegini. Kadang kita pun dah kalau dengan guru tu kita suka rasa kadang boleh jadi tok guru ni aku lebih alim pada dia, contoh. Setakat tu aku pun boleh sebut, contoh. Jangan cakap macam tu. Kita kena ada adab dan akhlak bahawasanya kita menuntut ilmu daripada dia tu adalah menggambarkan ilmu dia sepatutnya pada pandangan kita lebih tinggi daripada kita. Ataupun ada benda yang dia tahu tapi kita tak tahu. Baik. Jadi kita belajar. Tapi ini juga isyarat yang dipelajari bukannya ilmu yang pelik-pelik, tapi yang dipelajari adalah ilmu kurniaan Allah. Ilmu kurniaan Allah. So yang ulimta tu, Allah bagi kurniaan. Jadi sebab tu kita kata dalam situasi kita dalam proses menuntut ilmu, kena belajar ilmu daripada asatizah, ulama'-ulama' kita yang diyakini keilmuannya hanyalah menyampaikan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah dan Rasulnya. Inilah yang lebih mendatangkan ketenangan dan keyakinan dalam hidup kita bahawasanya benar-benar agama ni agama milik Allah. Benar-benar agama ni agama milik Allah. Masyarakat kita ni kadang-kadang dia diuji dengan agama dia dalam erti kata dia tak nak belajar agama dia sendiri. Jadi bila dia tak nak belajar tentang agama dia, maka yang banyak terzahir adalah kesalahan daripada kejahilan yang dia tak angkat tu dengan menuntut ilmu. Jadi sebab tu kita dianjurkan baca doa Nabi SAW yang mana Nabi kata Allahumma ataupun ya Allah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kau janganlah jadikan musibah kami ni berlaku pada agama kan. Jangan Allah uji kita pada agama kita. Sampai tak nak takut pada Allah, sampai tak nak semayang, sampai tak nak sampai tak nak baca Quran, sampai tak nak tutup aurat. Jangan jadi gitu. Yang ni adalah ujian pada agama. Bahaya ujian pada agama. Kalau kita dah rasa kesedaran awal, kena ambil lah kesedaran. Jangan duk tunggu, nantilah aku taubat kepada Allah, nanti aku belajarlah. Tak, kita kena mulakan daripada saat kita dapat turning point tu. Kena berubah. Kemudian Nabi Khadir alaihi salam dalam ayat 68 tu, ataupun ialah dalam ayat 68, saya minta maaf, dalam ayat 67, Nabi Khadir dia beritahu ke Nabi Musa, dia kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ni wahai Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu kalau kamu duduk bersama dengan aku dalam kamu nak ikut aku. Kan tadi kan dia kata boleh ke aku ikut. Jadi Nabi Khadir pun dia bagi tahulah kalau kamu ikut aku mesti kamu tak dapat bersabar. Jadi ini isyaratnya apa? Isyaratnya dalam belajar daripada guru, kita kena sabar. Jangan gapah-gapah. Jangan cepat menafikan. Jangan ego. Jangan rasa kita ni lebih tahu banyak daripada orang lain. Jangan. Tapi kadang kalau kita nak tanya, kita kena tanya secara akhlak dan santun. Ni kadang orang kita ni mudah je nak nafikan. Tak, tanyalah dulu. Ustaz, saya tengok Ustaz ada tulis tentang ni, boleh tak Ustaz bagi satu clarification? Bagi satu penjelasan. Okeylah juga. Yang ni kata, bila kita bagi satu benda, kenyataan, lepas tu dia tak pernah dengar, lepas tu, dia petikai, dia kata pelik-pelik je Ustaz ni. Aku tak pernah dengar pun. Aku tak pernah tahu pun. Saya biasa kalau orang sebegini, saya akan cakap kepada dia, awak kata awak tak pernah dengar apa yang saya sampaikan. Soalannya, berapa banyak ceramah yang awak duk dengar selama hari ni? Berapa banyak ceramah yang kita dengar dalam hidup kita ni? Berapa banyak majlis ilmu yang kita dengar? Dah dengar tu pula, kata kalau dalam setahun tu adalah 30 kali majlis ilmu yang kita dengar. Dengar tu pula, dengar macam mana? Dengar teliti ke? Ataupun ada kita tidur?
Ada kita main handphone, ada kita berborak. Itu satu, dah makin kurang. Dan ceramah yang kita dengar tu pula, ceramah kategori macam mana? Adakah betul-betul majlis ilmu ataupun semata majlis nak ajak orang mari semayang, mari puasa, mari baca Quran. Yang tu tak perlu orang kata majlis ilmu berkitab pun kita dah tahu anjuran-anjuran buat benda baik, jangan buat benda jahat ni. Tak payah ustaz pun sebenarnya kita dah boleh dapat. Jadi kita nak tahu majlis ilmu yang macam mana berkitab, macam mana proses flow dia yang awak hadir tu. Jadi kalau awak dah dengar banyak kuliah, kemudian awak kata awak tak pernah dengar, logik lah. Tapi bila kita tanya balik, oh tak ada, saya tak banyak dengar ceramah pun. Keduanya dia kata, oh tak pernah tahu pun. Betul lah. Bila kita tak pernah tahu, sebab apa kita tak pernah tahu? Kita tanya pula, kata berapa banyak kitab yang awak dah baca. Kalau awak banyak baca kitab, awak tahulah. Mesti awak akan jumpa. Ini kadang-kadang hadis Nabi pun bila saya kongsikan hadis Nabi, ada orang nak pertikaikan. Kata, peliknya. Kata, dia kata, la haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak kitab hadis yang awak baca. Tapi konsepnya bukan. Kalau saya tak kisah, kalau memang betul apa yang saya sampaikan tu salah, tegurlah. Kita memang sangat-sangat lapang dada dan sangat-sangat meraihkan kalau orang nak tegur kita. Saya suka orang tegur kalau betul salah. Kata ustaz ni, ustaz salah baca ni. Dan sepatutnya baris atas, ustaz baca baris bawah. Contoh. Tak apalah, saya boleh tarik balik. Dan tak ada satu kerugian pun kalau kita nak perbetulkan semula pendapat kita yang salah. Yang ni akhlak para ulama. Akhlak para ulama. Dulu Ibnu Abbas ni, dia kata tidak berlaku riba ataupun la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Ni perbahasan muamalat lah. Tiba-tiba adalah dalil, tengok-tengok Ibn Abbas dia tahu, dia tarik balik dan selepas dia tarik balik dia kata astaghfirullah. Ini siapa dia? Ni Ibnu Abbas, akhlak. Jadi kalau ilmu yang kita kongsikan tu silap, tarik balik, tak ada masalah. Cuma yang saya nak fokuskan di sini adalah dalam perjalanan menuntut ilmu ni kita kena sabar. Kita kena sabar. Dan boleh juga dipahami dalam sabar ni daripada kata-kata Nabi Khadir ni adalah sabar ni dengan kita melihat tindak tanduk perbuatan guru atau kita mendengar kenyataan daripada guru. Nanti dulu. Kena sabar. Itu maknanya. Jangan cepat-cepat nak argue, jangan cepat nak tanya, jangan cepat nak petikai, jangan cepat nak nafi. Begitulah, kena sabar. Kena tengok dulu tindak tanduk dia, kena. Itu hakikat dalam proses menuntut ilmu. Dia macam dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Ilm, ada satu bab tu yang mana Nabi SAW sedang menyampaikan majlis ilmu. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Bila Nabi tengah bercakap tu, kawan ni yang Badui ni tadi terus tanya soalan. Dia kata, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu tu Nabi tak jawab, Nabi diam. Maka sahabat-sahabat ni yang ada dalam majlis tu, mereka berbisik sesama mereka. Mereka kata, sami'a maqal fakariha maqal. Nabi dengar tu apa yang dia cakap tu, tapi Nabi tak suka dia cakap. Dalam arti kata, kalau majlis ilmu tengah berlangsung ni, nanti dulu jangan tanya, sebab boleh jadi kadang jawapan kepada persoalan kita tu nanti Tok Guru akan sebut sikit je lagi. Sabarlah dulu. Melainkan kalaulah Tok Guru sampai habis kuliah, dia tak sebut langsung benda yang kita nak tanya tu, waktu hujung tu baru kita tanya. Itu dalil dia. Waktu hujung tanya baru kita tanya. Lepas tu orang tu katalah, Ustaz, kalau kami tanya hujung-hujung ni takut lupa pula. Takut lupa, catatlah dulu. Bila dah hujung, bila Ustaz tak sebut, bila Tok Guru yang mengajar tu sampai kesudah tak sebut, barulah kita tanya dia. Kita kata, Ustaz, saya nak tanya tentang soalan sekian. Sebab kadang kalau macam dalam majlis ilmu, kadang-kadang soalan-soalan yang orang duk tanya tu, sikit je lagi, Ustaz akan bahas. Tok Guru akan ceritakan. Sabarlah. Dan sebahagian sahabat lagi dia kata, Ballam yasma', bahkan Nabi tak dengar kot. Kemudian di hujung majlis, lepas Nabi dah selesai, maka Nabi pun tanya, Aina urahu, mana aku tengok as-sa'il anis sa'ah, orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi, mana dia orang tu?
Maka lelaki tu pun yang kat tangan dia kata, ha ana ya Rasulullah, aku ada kat sini wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW jawab. Nabi tak suruh dia ulang persoalan, maknanya Nabi ingat soalan tu. Nabi dengar lah tadi tu. Dan Nabi ingat. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, Iza duyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah tu diabaikan, maknanya orang khianat amanah, tak laksanakan amanah sebaik mungkin, maka tunggulah hari kiamat. Lepas tu mereka tanya lagi Nabi, kaifa ida'atuha ya Rasulullah, macam mana cara pengabaian amanah tu? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila sesuatu urusan tu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah hari kiamat. Nantikanlah hari kiamat. Maknanya kebinasaan dan kehancuran. Jadi di sini Nabi menangguhkan jawapan pada penghujung majlis. Maknanya sabarlah dalam menuntut ilmu. Itu satu. Yang keduanya adalah sabar dalam perjalanan. Sabar dalam perjalanan. Menuntut ilmu ni dia banyak liku-liku dan dalam arti kata dia perlu kepada masa yang panjang. Dia tak boleh singkat. Sebab tu ramai orang kita tengok bila dia berhijrah, dia akan terus pergi kepada dakwah. Kalau tuan-tuan perasan lah. Maka dia join lah satu kumpulan sekian, jemaah itu, jemaah ini. Terus nak pergi keluar dakwah. Keluar dakwah. Sedangkan sepatutnya kalau kita ni berhijrah, nak berubah daripada keburukan kepada kebaikan, first thing first, ilmu. Pertama sekali, ilmu, belum dakwah lagi. Belajar ilmu dulu. Tapi tak, kalau tuan-tuan perasan, masyarakat kita lah, lil asafis syadid, kita kalau tengok adalah selebriti sekian, artis sekian, dia hijrah, dia berubah. Kemudian artis tu teruslah berubah dalam arti kata pakai jubah, pakai serban, tangan nak pegang biji tasbih, subhanallah, subhanallah. Ataupun yang free hair sebelum ni pakai purdah, pakai jubah, pakai tudung labuh contohnya. Tiba-tiba adalah ibarat orang kata cendawan selepas hujan. Penuh dah jadual kuliah di masjid-masjid. Penuh. Cerita tu, cerita ni, cerita tu, cerita ni. Kita kata, Masya Allah, mudahnya nak ceramah di masjid. Kadang-kadang sebahagian penceramah pun susah nak mengajar di masjid. Itu realiti yang kita hidup zaman sekarang ni. Jadi sebab tu kita tengok, kita pun katalah, adakah ini jalan yang sebenar dalam proses seseorang tu hijrah? Kita kata tidak. Hijrah ni, dia mesti kena ada fiqh. Dia kena ada fiqh. Dan fiqh adalah ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Tapi orang kita tak nak sebab menuntut ilmu ni kan ambil masa panjang. Dia nak orang kata cepat. Dia nak cepat. Nak masuk syurga cepat. Kenapa saya kata ada kaitan kalau nak berubah dengan fiqh tu? Kan Nabi SAW sebut, An-nasu kal ma'adin. Dalam hadis Bukhari. An-nasu kal ma'adin. Manusia tu ibarat barang atau bahan galian. Dan ma'dan ni atau ma'adin ni, dia adalah sesuatu yang bernilai yang berada di bawah perut bumi. Yang berada di bawah perut bumi. Maknanya dalam tanah. Dia berharga, dia bernilai, tapi dia ada di bawah tanah. Bila dia ada di bawah tanah ni, maknanya tanah tu kotor lah. Dia ni adalah benda yang bernilai, tapi di sebalik benda yang kotor. Maka Nabi kata, An-nasu kan ma'adin. Lalu Nabi kata, umpama manusia ni sama seperti bahan galian tu lah. Bahan-bahan yang bernilai yang ada terkandung di dalam perut bumi, di bawah tanah. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, kata Nabi. Sebaik-baik mereka semasa jahiliyah
maka mereka juga merupakan sebaik-baik manusia di dalam Islam. Maknanya ciri mereka yang terbaik itu, jahiliyah tu ibarat tanah. Dan tanah ni boleh dibersihkan. Dan bila dibersihkan, jadilah dia Islam. Khiyaruhum fil jahiliyah. Maka kalau dia dalam tanah pun dia bernilai, dia dikeluarkan daripada tanah, dia pun masih kekal nilaian yang sama. Dia masih kekal nilaian yang sama. Jadi kalau waktu jahiliyah dahulu, orang tu hebat macam Umar Ibn Al-Khattab. Masa dia zaman jahiliyah, dia pun dia dah jadi tokoh besar dah. Dia orang hebat, dia orang berani, dia orang kuat. Jadi bila dia memeluk Islam, maka dia akan lebih hebat. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Tapi tengok Nabi kata apa? Sambungannya. Iza faquhu. Sebahagian kata iza faqihu. Jadi terjemahannya apa? Apabila mereka faham agama. Jadi nak faham agama ni tak lain tak bukan. Proses dia adalah menuntut ilmu. Sebab tu dalam marhalah setiap Muslim ni, yang pertama sekali berilmu, yang kedua dia beramal dengan ilmu, yang ketiga baru dakwah, yang keempat dia sabar dalam jalan dakwah. Inilah yang ditafsirkan ataupun diistimbatkan oleh para ulama, dikeluarkan faedah daripada firman Allah dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ni proses flow yang saya sebut 4 ciri tu, marhalah, peringkat. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, nak menuntut ilmu ni dia kena sabar. Saya masih ingat masa saya belajar dahulu, kami bermajlis dengan guru saya, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau baru meninggal dalam hujung tahun 2020 yang lepas disebabkan COVID, rahmatullah alaih. Tapi masa kami duduk belajar dengan dia tu, adalah soalan daripada anak-anak murid. Orang kata, Syekh, minggu lepas kita belajar kitab ni, minggu ni kita belajar kitab ni pula. Kemudian minggu depan kita buka satu pengajian yang baru lagi, kitab baru pula. Jadi duk buka pengajian ni bila nak habisnya, kata. Dia tanya gitu kepada Syekh. Buka pengajian yang baru bila nak habis. Kemudian Syekh kata, kita belajar ni bukan semata nak khatam, dia kata. Kita belajar ni bukan semata nak cepat khatam. Tapi kita belajar supaya dalam proses pembelajaran tu kita faham. Kadang-kadang sebahagian kita, dia belajar nak cepat habis silibus sahaja. Tapi bila balik habis sahaja daripada satu semester kuliah di universiti contohnya, silibus habis. Kita tanya, awak faham tak? Tak faham pun. Yang penting aku lulus. La haula wa la quwata illa billah. Ini bukan ciri penuntut ilmu. Penuntut ilmu, apabila dia belajar, dia nak faham. Bukan semata nak cepat khatam. Macam itulah juga dengan baca Quran. Kita bukan nak habis khatam Quran sahaja, tapi tak faham pun. Duk banggalah kata, Alhamdulillah saya dah khatam Quran 10 kali, tapi tak faham. Betul lah orang kata baca Quran dapat pahala. Betul. Kita bukan isu pahala tu. Tak nafikan, memang dapat pahala. Tapi Quran ni adalah kalamullah. Tak teringin ke kita nak faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Dia tuan-tuan, kalau tengok dalam cerita-cerita ke, kan dia ada satu istilah bahasa kod. Bahasa tu kadang-kadang kita pun tak tahu bahasa apa. Tapi punyalah bersungguh, kadang-kadang sebahagian pencari, contohnya pencari artifak ke, pencari sejarah ke, dia tengok bahasa-bahasa ni, dia nak check balik apa makna sebenarnya yang orang dulu sampaikan ni. Punya nak tahu. Check sampai berpeluh, sampai tak makan, tak minum, tak tidur pun. Semata nak cari kod, kata-kata kod ni. Apa benda tak istilah dia dipanggil. Tapi kenapa kita ni bila baca Quran tak terdetik nak faham apa yang Allah nak bagi tahu kita ni? Tak terdetik pun. Kita tak belajar pun bahasa Arab.
Tak teringin pun nak belajar bahasa Arab. Sebab tu saya kagum dengan sebahagian orang-orang yang dah 60-70 tahun. Dan kalau tak silap saya, di Yayasan Taklim ni pun mungkin ada pengajian bahasa Arab. Ya Allahu Akbar. Tengok orang-orang yang lebih dewasa. Ada semangat nak belajar bahasa Arab. Tak kira kalau umur dah 60 ke 70. Yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha. Jadi inilah yang kata sabar tu. Kan Imam Syafi'i kata tadi, waktu lu zaman. Prosesnya masa tu panjang. Nak belajar ni masa ni kena lama. Dia tak boleh hari ni kita belajar, esok jadi ulama dah. Mana tak boleh. Macam kalau orang kata, apa nama istilah, belajar sampai habis. Mana ada orang belajar sampai habis? Belajar ni sampai mati sebenarnya. Tak akan habis dah ilmu Tuhan ni kita nak kaji, nak cari, tak boleh. Kita kena belajar sampai mati. Sekadar yang kita belajar tu, itulah yang Allah takdirkan rezeki ke ilmu kita. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi, kan dalam apa nama ayat yang terakhir tu Allah kata apa? Ataupun sebelum tu Allah kata kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang membawa maksud kullau kana al-bahru, katakanlah wahai Muhammad, kalau laut tu maknanya dipenuhkan dengan ilmu Tuhan, lanafida al-bahr, nescaya habis lautan tu. Tetapi ilmu Tuhan belum habis. Ilmu Tuhan lagi banyak daripada laut. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kalau kita datangkan dengan lautan yang sama luas dengan lautan yang pertama tadi, ilmu Tuhan takkan habis. Ilmu Tuhan takkan habis. Tapi apa yang patut kita buat? Patut kita buat adalah, kita bukan nak belajar segala ilmu, tak. Tapi kita nak bermusafir ni, kita hidup ni, dalam perjalanan tu kita menuntut ilmu. Mana ada orang yang akan berjaya mencapai keseluruhan ilmu atas muka dunia ni? Tak ada. Tapi bukan bermakna kita tak perlu belajar, tak. Kita belajar. Sebab itu kata para ulama, antaranya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, dia kata at-tariqu ila Allahi tawil. Jalan menuju Allah ni panjang, dia kata. Wa nahnu fihi kasulhafah. Kita duk berjalan atas jalan ni ibarat seekor kura-kura, dia kata. Dia kata walaysatil ghayah an nasila ila nihayatit tariq. Matlamat kita ni bukan kita nak sampai kepada penghujung zaman, sampai ke hari kiamat. Tak, itu bukan kita nak mendongak langit, nak panjang umur sampai ke 500 tahun, tak. Itu bukan matlamat kita. Akan tetapi walakinnal ghayah an namut wa nahnu ala hadzal tariq. Matlamat kita nak mati dalam keadaan kita berjalan, bermusafir menuju Allah. Itu hakikat dia. Jadi kita boleh buat satu kata-kata yang hampir sama. Ilmu Allah ni begitu luas. Dan kita nak mencari ilmu ni umpama seperti seekor kura-kura sahaja. Bukan matlamat kita nak mencapai keseluruhan, nak menggapai keseluruhan ilmu Allah yang Allah ada ke atas dunia ni. Tetapi matlamat kita ni biarlah kalau kita mati, kita berada atas jalan penuntut ilmu. Kita berada di atas jalan penuntut ilmu. Biasa nak belajar, nak tahu tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi pun, Musa alaihi salam, dia kata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Macam mana kamu nak sabar dalam benda yang kamu sendiri belum rasa lagi? Kata dia begitu. Maknanya kalau aku belum berjalan dengan kamu, macam mana aku nak bersabar? Jadi kalau kita nak bersabar, kita kena jalan sama dulu. Itulah makna dalam bahasa yang mudah. Lalu Nabi Musa pun dia bagi tahu. Dia kata qala satajiduni, wahai Khadir, satajiduni insyaallahu sabira. Kamu pasti akan mendapati yang aku ni insya-Allah orang yang sabar, orang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku takkan menyelisihi pun mana-mana arahan dan perintah daripadamu sepanjang dalam permusafiran. Fantalaqa, maka mereka berdoa. Lalu Nabi Khadir pun dia kata, fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'. Kalau kamu ikut aku, jangan kamu tanyakan kepadaku tentang satu apa pun.
Jangan tanya sehinggalah aku dah bagi penjelasan. Maknanya kalau ikut, apa yang aku buat, jangan argue. Jangan bangkitkan persoalan, jangan tanya. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Sehingga aku bagi penerangan tentang hal tersebut yang aku lakukan itu kepada kamu. Lalu bermulalah permusafiran mereka, perjalanan mereka. Apa dia? فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Yang membawa makna apa? Dia kata di sini, mereka berdua pun berjalan. Hatta idza rakiba fi safinah, sehingga keduanya menaiki satu sampan. Safinah ni sama ada perahu ataupun sampan. Bila dah naik je dalam tu, Nabi Khadir ni tadi kharaqaha, dia pecahkan. Sebahagian riwayat kata dengan apa nama? Dengan gergaji. Ataupun dengan sebahagian riwayat kata dengan kapak, qaddum. Jadi kita katakan pecah dengan kapak. Jadi bila memecahkan harta benda orang ni, bukan dia punya harta tu, kapak perahu tu bukan dia punya, tapi dia pecahkan. Dah Nabi Musa pun, Nabi, takkan ada seorang Nabi yang dia nampak kemungkaran berlaku depan mata dia diam. Jadi Nabi Musa ni syariat dia begitu. Macam syariat Nabi kita Muhammad SAW, mana boleh mendiamkan kemungkaran. Nabi takkan pernah berlaku sebarang mungkar depan mata Nabi, melainkan Nabi akan tegur. Sebab tu Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang dari kalangan kamu yang nampak kemungkaran, maka hendaklah diubah. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Baik. Jadi Nabi Musa pun tegur. Dia kata, akharaqtaha litughrika ahlaha. Adakah kau pecahkan sampan ni semata untuk kamu melemaskan, menenggelamkan penghuninya? Maknanya orang yang menaiki kapal tersebut. Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah buat satu benda yang tak baik. Dia kata, benda yang tak elok, benda yang tak betul lah. Lalu Nabi Khadir dia kata apa? Qala alam akul. Bukankah aku dah cakap tadi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu takkan mampu bersabar kepadaku. Maknanya sabar di situ merujuk kepada dia pertikaikan guru ni dalam keadaan dia tak tanya pun kepada guru tersebut, dia terus pertikai, tak sabar. Tapi kalau dia sabar, dia nak tahu, dia akan tanya dulu apa sebabnya. Tapi Nabi Khadir tadi terus, Nabi Musa tadi terus, akharaqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kemudian Nabi Musa dia kata, oh, la tu'akhizni. Dia kata, la tu'akhizni bima nasit. Janganlah kau salahkan aku terhadap apa yang aku lupa. Dia kata aku lupa tadi aku cakap. Dia kata la a'si laka amra, apa semua tu, insyaallahu sabiran, apa semua tu. Dia kata wala turhiqni min amri usra. Dan janganlah kau menyulitkan urusan aku. Begitulah terjemahan secara mudah. Kemudian fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Maka keduanya pun berjalan. Sehinggalah keduanya bertemu dengan ghulam. Ghulam ni seorang budak. Faqatalah. Ghulam ni juga boleh jadi remaja lah. Budak muda lah, orang kata remaja. Bukanlah baby. Faqatalah ni, Nabi Khadir ni, dia bunuh lelaki tersebut. Dia bunuh budak muda, ghulam tersebut. Remaja tersebut. Dan dalam kitab-kitab tafsir, dia pegang kepala budak tu dan dia pusing tengkuk tu. Dia kepak. Jadi mati. Lagilah dia terkejut. Lagilah Nabi Musa terkejut. Kalaulah harta dipecahkan pun, Nabi Musa dah tegur, apatah lagi nyawa dipecahkan. Dalam arti kata nyawa tu dikorbankan. Maka Nabi Khadir alaihi salam, dia kata, Nabi Musa alaihi salam dia kata, aqatalta nafsan zakiyah. Adakah kau telah membunuh satu jiwa yang bersih?
bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguhnya kau telah melakukan satu perkara yang mungkar ni. Kau telah lakukan perkara yang mungkar. Maka Nabi Khadir alaihi salam dia balas. Dia kata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku dah cakap kepada awak tadi yang kamu pasti takkan mampu bersabar bersama dengan aku, katanya. Lalu Nabi Musa pun dia kata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku tanya lagi lepas ni kepada kamu, fala tusahibni. Maka kau tak payahlah nak maknanya tak payahlah aku menjadi, kita tak payahlah bersama lagi lah, teruskan perjalanan, tak payah lagi lah. Kau laqad ji'ta qad balagta min ladunni uzra. Sesungguhnya kau telah mendapat keuzuran daripada sisi aku. Maknanya aku minta maaf lah, aku minta keuzuran daripada awak. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Keduanya meneruskan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryah, sehingga keduanya bertemu dengan penduduk sebuah kampung ni. Istat'ama ni maknanya mereka minta makan, minta dijamu makanan. Minta dijamu makan ni maknanya minta supaya penduduk kampung tu jadikan mereka sebagai tetamu lah. Itu makna dia. Fa'abau ayyudayfuhuma. Lalu penduduk kampung tu, mereka tak nak menjadikan Nabi Musa dan Khadir ni sebagai tetamu. Kemudian disebutkan di sini, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Maka mereka berdua mendapati ada satu tembok, satu dinding tu, yuridu an yanqad, yang mana dia dah nak jatuh dah nak runtuh. Maka fa'aqamah, Nabi Khadir pun dia menegakkan balik, dia meluruskan balik. Usaha dia, keringat dia, tenaga dia yang dia gunakan. Kalau tidak, benda tu boleh runtuh, bahaya kepada penduduk kampung. Lalu Nabi Musa kata, lau syi'ta latakhasta alaihi ajra. Kalau kau nak, kau boleh ambil upah terhadap perbuatan kamu tadi. Kamu tolong, orang kata tengok dinding tembok tu dah nak jatuh, kamu tolong tegakkan, nampak macam kalau kamu nak, kamu boleh minta upah. Sebab kita ni, kita dapat upah bila kita kerja. Kalau tak kerja, macam mana pula nak dapat duit? Jadi kena kerja. Jadi Nabi Khadir dia tak jawab. Tapi dia kata apa? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Nabi Khadir kata kepada Musa, hadza firaqu baini. Inilah masanya kita berpisah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan menyebutkan perincian, penjelasan terhadap apa yang kamu tak sabar-sabar tadi tu. Apa yang kamu tidak sabar-sabar tadi. Kemudian Nabi Khadir pun dia bagi tahu. Dia kata, ammas safinatu fakanat limasakin. Sesungguhnya perahu yang aku pecahkan tadi tu, perahu tu adalah milik orang-orang miskin. Dahlah mereka ni miskin. Ya'maluna fil bahar. Mereka kerja di laut pula. Jadi kalau orang miskin, dia tak kerja di laut, perahu tu tak penting sangat bagi dia. Sebab dia tak guna pun dalam proses pencarian kerja. Tapi kalaulah orang tu miskin, perahu tu pula, dia nak guna untuk dalam perjalanan dia mencari kerja, cari rezeki, cari duit. Lepas tu dikatakan di sini, maknanya perahu tu pentinglah bagi mereka ni. Ya'maluna fil bahar. Kemudian Nabi Khadir bagi tahu, dia kata wa kana wara'ahum malik. Mana ke dia? Wa kana wara'ahum malik. Dan maknanya ada di belakang mereka tu, maknanya akan datang ni ada seorang raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia akan mengambil setiap perahu ni secara rampasan. Dia akan merampas perahu-perahu orang miskin ni. Maknanya raja tu zalim. Dalam hadis, ya'khudhu kulla safinatin salihatin. Maknanya dia akan rampas semua perahu yang berada dalam keadaan baik. Maknanya apa? Kalau perahu rosak,
dia akan tinggalkan. Perahu rosak, dia akan tinggalkan. Jadi di sinilah para ulama fiqh, mereka buat satu kaedah. Kalau bertembung antara dua keburukan, maka kita terpaksa melakukan keburukan yang lebih ringan untuk kita mengelakkan keburukan yang lebih besar. Ini kaedah dia. Apabila bertembungnya dua keburukan, kita terpaksa melakukan keburukan yang lebih ringan untuk kita mengelakkan keburukan yang lebih besar. Jadi apa keburukan yang ringan? Keburukan yang ringan, sampan tu, perahu tu dipecahkan. Keburukan yang besar apa dia? Daripada sampan dirampas. Kalau sampan dirampas, nak beli baru macam mana? Orang ni orang miskin. Dia bukan ada duit. Tapi kalau sampan tu pecah benda boleh repair. Jadi tak ada masalah. Pecah benda boleh di repair. Boleh diperbaiki. Kadang jadi kita kata boleh diperbaiki. Maka jelas situasi di sini hadirin dan hadirat, ini yang diperoleh daripada ayat ni. Oh, barulah Nabi Musa faham. Kenapa tujuan Nabi Khadir pecahkan tu? Kerana rupanya di sebalik tu ada Raja Zalim. Bila Raja Zalim tu dia datang, dia nak rampas semua perahu yang dalam keadaan baik. Yang perahu-perahu yang rosak dia tak rampas. Jadi tujuan Nabi Khadir tu adalah nak menyelamatkan orang-orang miskin tu yang kerja di laut tu, penelayan-nelayan ni. Begitu. Kemudian kita nak pergi sambung sikit. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Yang membawa maksud, ada pun budak yang aku bunuh tu, dia kata, fakana abawahu mu'minain. Dua ibu bapa dia adalah mukmin. Mak bapak dia abawahu mu'minain. Ibu bapa dia mukmin, beriman kepada Allah. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Tapi kami ni khawatir, kata Nabi Khadir ni, kami khawatir. Mak bapak dia ni, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ke Tabari ke, mak bapak dia ni sayang sungguh kepada anak ni. Sayang sungguh kepada anak ni. Dan anak ni dikhawatiri nanti, dia ni besar dalam keadaan kufur, dan takut dia akan mempengaruhi ibu bapa dia ni tadi, menggadaikan akidah mereka. Jadi dalam riwayat-riwayat tafsir, kalau tuan-tuan baca tafsir, memang tuan-tuan akan dapati sebenarnya pada waktu tu mak dia ni mengandung anak kedua. Mak dia sedang mengandung anak yang kedua. Ada riwayat yang kata gitulah dalam kitab tafsir. Jadi katakan di sini, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Maka kami inginkan supaya Tuhan mereka berdua ni menggantikan anak yang dibunuh tu tadi dengan anak yang baru. Anak yang baru. Supaya apa? Khairan minhu, yang lebih baik daripada anak yang pertama tadi. Sebab anak tu seolah Allah bagi tahu yang dia nanti akan membesar sebagai kufur dan takut dia nak menyesatkan kedua ibu bapanya. Tapi kalau benda-benda macam ni sekarang, dia tak boleh berlaku. Kita tak adalah orang nak kata nanti orang kata dia bunuh bapak sendiri ke dapat ilmu daripada Allah. Tak boleh berlaku. Jangan kita nak salah tafsir kepada Quran dengan kepahaman yang batil seperti sebahagian golongan-golongan yang pelik yang mempercayai khurafat dan seumpama. Jangan. Jadi dia mesti ikut. Kalau kita zaman sekarang ni ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir sebelum kita tutup adalah وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Yang membawa maksud, adapun dinding yang nak jatuh tadi tu, وَأَمَّا الْجِدَارُ yang aku tegakkan ni, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. Dia hakikatnya adalah milik ada dua orang anak yatim yang berada di kota. Madinah di situ merujuk kepada kota. Bukan kampung lah. Kepada sebuah kota. Jadi, dan di bawah tembok tu pula, adanya harta milik keduanya. Harta milik kedua anak yatim tu.
Jadi dah bila kita kata anak yatim ni, para ulama ni mereka bagi tahulah anak yatim ni maknanya seorang anak yang kematian bapaknya dan dia belum mencapai usia balik. Dia belum mencapai usia balik. Jadi maknanya dia orang dua ni masih budak lagi, belum balik lagi pun. Jadi Nabi Khadir ni dia nak jaga supaya di bawah tu ada harta milik dia orang ni. Dan disebut macam tiba-tiba disebut wa kana abuhuma salihah. Dan bapa mereka berdua dahulu, bapa dua orang anak yatim ni, masa hayat dia dekat dunia dulu, sebelum dia mati, dia adalah lelaki yang saleh. Dia adalah lelaki yang saleh. Fa'arada rabbuk, Tuhan kamu dia nak ayyablugha ashuddahuma, supaya mereka ni mencapai usia baligh, wa yastakhrija kanzahuma, dan supaya mereka dapat keluarkan harta milik mereka berdua tu rahmatan min rabbik, sebagai satu rahmat kasih sayang Allah kepada mereka. Wa ma fa'altuhu an amri, yang aku buat semua tu tadi bukan daripada kehendak aku, dia kata. Tapi kehendak apa dia? Kehendak Allah. Zalika ta'wil, itulah penjelasan, keterangan terhadap apa yang kau tak mampu bersabar tu tadi. Tak mampu bersabar. Dan ayat yang ke-82 ni ada satu faedah. Bahawasanya kita ni, kalau kita menjadi seorang hamba yang saleh, dan perkataan saleh adalah perkataan paling lengkap untuk mensifatkan tentang kepribadian seseorang yang baik. Maknanya orang ni, kalau dia tu betul-betul baik, perkataan yang paling sesuai untuk dia tak ada lain, tak ada bukan, saleh. Dia orang saleh. Maknanya tak ada lagi dah ciri yang lebih orang kata tinggi daripada saleh tu. Saleh tu dah menggambarkan kebaikan yang begitu tinggi. Kenapa saya kata gitu? Cuba kita teliti macam dalam hadis Mi'rajnya Nabi SAW. Mi'rajnya Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidrah Al-Muntaha tu. Kan Nabi kan pergi naik ke langit yang pertama, Nabi jumpa dengan Nabi Adam AS. Langit kedua dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa. Kemudian dengan Idris, kemudian Yusuf, kemudian Idris, kemudian Harun, kemudian Musa, kemudian Ibrahim. Jadi setiap satu daripada langit pertama sampailah kepada langit yang ke-7. Semua nabi-nabi ni ada lebih kurang dalam 8 orang tu. Sebab di langit kedua Nabi bertemu dengan 2 orang nabi. Jadi ada 7 langit, Nabi jumpa dengan 8 orang lah. Jadi di situ Nabi SAW semua nabi tu dia kata apa? Ada 2 orang nabi, iaitu Nabi Adam dengan Ibrahim, dia kata marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Tengok sifat apa dia orang sifatkan Nabi. Selamat datang kepada anak lelaki kami yang saleh, selamat datang kepada Nabi yang saleh. Ini adalah memadai dan mencukupi. Saleh ni dah begitu mencukupi. Jadi dalam situasi sebegini, kita katakan sifat seorang lelaki yang saleh. Manakala lebih kurang 6 nabi yang lain semua kata marhaban bin nabi, marhaban bil akhis salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada saudara kami yang saleh, selamat datang kepada nabi yang saleh. Jadi saleh. Jadi bila Allah kata wa kana abuhuma salihah, dan bapa mereka berdua ni saleh, maknanya kalau seseorang itu saleh semasa hayatnya, selepas dia mati pun Allah menjaga dan memelihara zuriatnya. Allahu akbar. Jadi kalau kita nak Allah menjaga zuriat kita selepas kita dah tak ada atas muka dunia ni, semasa kita berada di bumi, jadikanlah diri kita sebagai orang saleh. Jadikan diri kita sebagai orang saleh. Orang yang baik, orang yang taat kepada perintah Allah, dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah Allah ni ada 3 yang paling utama. Yang pertamanya adalah Allah perintahkan kita kepada tauhid. Yang keduanya Allah perintahkan kita kepada taat ibadat. Yang ketiganya Allah perintahkan kita kepada sunnah. Allah perintahkan kita kepada sunnah. Dan larangan Allah terbahagi kepada 3 juga. Yang utamanya, yang pertamanya adalah Allah melarang kita syirik. Yang keduanya Allah melarang kita maksiat. Dan yang ketiganya Allah larang kita bid'ah, melakukan perkara-perkara bid'ah. Jadi tauhid lawannya syirik, taat lawannya maksiat, sunnah lawannya bid'ah.
Jadi kita kena ikut apa yang Allah suruh dan kita kena tinggalkan apa yang Allah larang kita daripada melakukannya, maka barulah kita menjadi orang yang soleh. Jadi faedahnya di sini, dengan kesalehan bapaknya itu, Allah menjaga dan memelihara. Inilah yang disebut dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Bukan menjaga pribadi sahaja, hatta zuriat kita pun Allah jaga, disebabkan kita menjaga Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita. Kenapa saya ambil selama 1 jam 40 minit? Kerana saya mula lewat tadi. Tapi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar tu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur dan juga kepada para penuntut ilmu, hadirin dan hadirat. Kalau sekiranya ada persoalan, maka saya minta maaf, saya tak sempat nak jawab persoalan pada hari ini. Mungkin kalau secara bertulis lepas ni, insyaAllah. Aqulu ma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.